Tapi kalau bercerita pasal sejarah gayung, seperti mana semua ahli-ahli gayung pun dah tahu dari mana Datuk belajar silat daripada bangku sekolah sehinggalah dia nak belajar silat, minta daripada mak dia, dan dia pun belajar silat, diberi kebenaran oleh Datuk dia, Tuan Syed Zainal Alatas, terkenal dengan nama Aki Jenai. Daripada situ apabila seangkatan dengan dia dah khatam belajar silat dan dia tak khatam. Kita ni banyak yang dah tahu, dan daripada situ arwah ni mengikut tok dia, Tuan Syed Zainal Alatas, yang nama Aki Jenai ni, yang katanya dia akan dikhatamkan di satu tempat yang dia pun tak tahu, tapi mengikut firasat dia. Jadi bila arwah pun merantau ke Alostar dan ke hingga dia kahwin di Kuala Nerang, jumpa pak saudara dia. Lepas itu dia pun sesat memburu bersama dengan Pak Man, orang kampung di Kuala Nerang tu. Ini cerita ringkas lah. Dan dia dikhatamkan di sebuah satu tempat dinama Lamgeh. Dan tempat itu pada tahun 70-an saya pun sudah pergi dengan satu rombongan Perak, di mana sekarang ini tempat itu dinamakan Empangan Hening. Dah ditutup pun. Tapi gambar semasa kami pergi itu bersama dengan Cikgu Mat Putih, bersama dengan Datuk Bakar Syahri dulu apa semua, dan Tuan Haji Mat Nayan, dan memang ada gua, dan gua tu makin kecil. Tapi bila dah tutup dengan air sekarang ni tak boleh lagi lah. Kalau nak tengok juga gua tu kena diver lah, selam lah. Okey, kita cerita ringkaskan di situ. Dan apabila Datuk ini dia telah dikhatamkan, disitulah mula kekuatan dia nak balik ke Perak bersama dengan isteri dia, yang mana bonda saya Hajah Sum, Datin Hajah Sum bin Haji Kecik. Dan masa tu di zaman Perang Jepun, jadi dia tersekat di Sungai Petani. Jadi maklumlah masa tu hanya ada boleh tumpang naik lori. Dia naik lori, jadi tentera Jepun sekat, suruh turun, buang beg dan sebagainya. Maka Datuk Myong ni pun cubalah kebolehan yang dia ada pada dia. Maklum sajalah siapa pun dah berilmu masa tu. Jadi dia pun, sehingga cerita ringkasnya, dia berlawan dan dibawa kepada satu tempat di camp di Sungai Petani, dan Jepun tu telah melantik dia sebagai buat satu surat berlawan dengan sumo di Jepun masa tu di Sungai Petani juga. Dan dia diberi satu surat untuk datang ke Taiping dan melantik dia sebagai kapten dalam Angkatan Tentera Jepun. Tapi surat tu pun dia tak tahu pasal tulisan Jepun. Dia balik ke Taiping, jumpa dengan bapa dia, dan bapa dia minta untuk siapa yang boleh baca tulisan Jepun tu. Dan apabila dia baca daripada tulisan Jepun tu, jadi di situ orang itu bagi tahu, kata Datuk ni Jepun melantik dia sebagai seorang pegawai di Tambun, di Ipoh lah. Tapi oleh kerana Datuk ni dalam berapa bulan saja dia tak gemar, sama orang Perak kata tak gemar lah dengan jawatan tu. Jadi dia balik, dan sebelum tu lagi dia berjumpa dengan Ayahanda Sultan Perak. Dia menunjukkan kebolehan dia untuk
Masa di Kuala Nerang dia dah tunjuk dah kebolehan dia patahkan duit shilling tu. Tapi di Perak ni pula dia menunjukkan kekuatan dia di Sultan Perak. Adalah orang yang membawa dia ke istana tu. Jadi dia tunjukkan ke bawah duli. Dia mengangkat meriam, dia putuskan rantai dan sebagainya. Jadi di situ Sultan Perak gemar dengan anak yang bersaksa ni, badan tegap dan sebagainya, dan berkebolehan ni, maka dia ambilnya sebagai anak angkat. Daripada situ bila mangkatnya Sultan Perak, ayah dia pada Sultan Idris ni lah, jadi dia adalah berita-berita yang tak suka dengan Datuk Myo ni, terlampau kasih dan sayang sebagai anak angkat kepada bawah duli Sultan. Maka ada yang sampaikan kepada bonda, kepada Datuk Myo Rahman ni, kata, Saripah, kamu ambil lah anak dia kamu ni, kerana ada yang tak gemar dengan adanya dia di situ. Dan daripada situ dia, maka Saripah loyah bonda kepada Datuk Myo ni ambil, kerana disebabkan ada orang yang niat tak baik nak meracun dan sebagainya. Jadi Datuk Myo ni daripada situ, Datuk Myo pada zaman tu juga, Datuk Myo ni pernah terdengar juga dalam satu ni ditawarkan untuk berkhidmat dengan komunis di bawah Rashid Maidin. Tapi oleh kerana Datuk Myo ni diberi pandangan oleh ayahandanya daripada ibunya dan pandangan-pandangan orang lain, maka Datuk Myo pun berhijrahlah ke Singapura. Tapi bila di Singapura, sampailah cerita ringkasnya di Pulau Sodong, dan kembali dia semasa di Pulau Sodong pun sehinggalah dia dapat menjadi penghulu dan telah menguasai 9 buah pulau. Dan sejarah-sejarah di Pulau Sodong, Datuk Myo Rahman ni dapat mengatasi berkenaan dengan bagaimana tentera Jepun nak mendarat di Pulau Sodong. Itu memang adalah ceritanya. Dan kebijaksanaannya itu juga, lahirnya dia membentuk anak-anak gayung ini, sebilangan daripadanya Naning dan kawan-kawannya. Dan daripada situ Datuk Myo mulalah mengajar silat seni gayung yang dia pelajari daripada Aki Zenai, Tuan Tek Zenai atas, yang mana kuburnya masih ada lagi di sini, di Taiping ni. Dan daripada situ Datuk Myo ni berkembanglah ke Singapura daratan, dan sehinggalah dia menjadi anggota polis dalam Special Branch, CID dan sebagainya.